Okay, saya nak pergi pada satu contoh. Pada muka surat yang seterusnya ada beberapa contoh soalan, contoh latihan, contoh-contoh yang saya bagi dengan rajah dia sekali. Okay, saya hanya pergi sebahagian saja. Saya takkan pergi, ada banyak ya. Dapat contoh 6.32. Okay, semuanya konsep dia sama. Cuma fungsi saja yang berbeza. Okay, saya nak pergi mana satu fungsi. Saya nak ambil satu fungsi. Okey, fungsi yang ini. Okey, fungsi kuadrat apa ni? Contoh 6.28. Okay, saya dah bagi jawapan yang lengkap untuk contoh ini. Cuba kita lihat macam mana kita nak buat contoh tersebut. Okey. Nota dia dah ada ya. Nota dia dah ada di seperti yang ditunjukkan. Cuba kita buat sama-sama. Okay, saya ada fungsi y sama dengan fx sama dengan fx sama dengan x kuasa 3 tolak 6x kuasa 2 campur 9x campur 1. Hanya adalah fungsi kubik namanya. Fungsi kubik ni dia ada dua bahagian, naik dan bahagian turun. Lazimnya begitu. Tapi tidak semestinya. Okey, katalah saya nak tahu fungsi tersebut. Saya nak dapatkan titik genting dia. Fungsi tersebut dia ada tak titik genting dia? Dia ada tak titik pegun dia? Ada titik di mana dia ada tak nilai maksimum, nilai minimum? Bila kita nak sebut, nak dapatkan titik maksimum dan titik minimum, kita tahu tadi. Pada titik maksimum ataupun titik minimum, nilai pembezaan pertama sama dengan kosong, nilai pembezaan kedua akan bernilai positif ataupun negatif. Jadi kalau kita nak tahu struktur bagi fungsi tersebut, ataupun seperti dalam soalan ni, kalau lihat dalam soalan, soalan ni dia ringkas, sebenarnya ada banyak soalan boleh keluar dalam soalan dalam fungsi begini. Dia tentukan selang di mana fungsi tersebut menokok dan selang di mana fungsi tersebut menyusut. Maksudnya kita nak tahu julat nilai x. Pada x, daripada x sama dengan berapa sehingga x sama dengan berapa fungsi tersebut menokok ataupun meningkat. Ataupun daripada x sama dengan berapa sehingga x sama dengan berapa fungsi tersebut adalah dalam keadaan menyusut. Jadi untuk menentukan sama ada fungsi tersebut untuk mendapatkan selang bagi fungsi tersebut meningkat ataupun menyusut, perkara pertama yang awak perlu tahu, saya nak ambil bahagian fungsi dia. Perkara pertama yang perlu anda tahu ialah dapat buat pembezaan pertama. Buat pembezaan pertama. F dapatkan pembezaan pertama. Kita tahu dia ada sama dengan 3x kuasa 2 tolak 12x campur 9. Ini perkara yang saya tahu kan, dapat buat pembezaan pertama. Dan samakan dengan kosong. Untuk dapatkan titik pegunnya. Samakan dengan kosong. Jadi ini adalah fungsi kuadratik. Awak boleh gunakan rumus kuadratik ataupun kalkulator untuk dapatkan nilai x sama dengan kosong. Nilai fungsi tersebut sama dengan kosong pada titik x sama dengan 3 dan x sama dengan 1. Itu apabila awak selesaikan. Iaitu pada titik x sama dengan 3 dan x sama dengan 1. Okey, apa maksudnya kat sini? Apa maksudnya x sama dengan 3, x sama dengan 1? Dalam konteks fungsi kuadratik, kita tahu kalau kita gantikan x sama dengan 3 ke dalam fungsinya, nilai fungsi ni akan sama dengan kosong. Kalau saya gantikan x sama dengan 1 ke dalam fungsinya, begitu juga nilai fungsi tersebut akan sama dengan kosong. Jadi dalam konteks pembezaan pertama, apa yang kita buat ni ialah walaupun bentuk dia macam fungsi kuadratik, tapi dia merupakan pembezaan pertama bagi fungsi kubik yang di atas ni. Jadi fungsi pembezaan pertama ni pada kalau saya gantikan x sama dengan 3 dan x sama dengan 1 ke dalam fungsi ni, saya akan dapat kosong. Itu kosong tersebut juga merupakan nilai kecunan. F prime 3 sama dengan kosong. F prime 1 juga sama dengan kosong. Bermaksud nilai kecunan bagi fungsi kubik ni adalah sama dengan kosong pada titik x sama dengan 3 dan pada titik x sama dengan 1. Jadi oleh kerana curunnya kosong, itu adalah titik pegun dan juga titik ekstrim. Iaitu titik pegun dan titik ekstrim bagi fungsi kubik ni berlaku pada titik x sama dengan 3
dan X sama dengan 1. Jadi apa titik koordinat dia? Jadi fungsi kubik ni dia ada 2 titik genting. Dia ada 2 titik, dia ada 2 titik genting, dia ada 2 titik pegun, dia ada 2 titik kritikal ataupun dia ada 2 titik ekstrim. Macam mana saya tahu? Sebab saya tahu pada titik X sama dengan 3, X sama dengan 1, keturunan dia kosong. Ini ciri bagi titik pegun, titik genting, titik ekstrim tadi. Sebab dia ada 2 titik, sebab tu dia ada 2 titik 2 titik pegun ataupun 2 titik genting tadi. Itu nilai X. Apa titik koordinat dia? Selalunya titik genting, titik pegun ni kita perlu dapatkan titik koordinat. Jadi apa yang kita perlu buat ialah gantikan saja. Pergi balik kat fungsi yang asal ni. F3 sama dengan berapa? F1 sama dengan berapa? Dapatkan nilai fungsi. Dalam nota nilai fungsi tersebut, titik pegun, titik genting dia berlaku ni pada titik ni. 1, 5, Y sama dengan 5, Y sama dengan 1. Seperti yang saya tunjukkan ni. Ni titik koordinat dia. X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Gantikan ke dalam fungsi, awak akan dapat Y sama dengan 5 dan Y sama dengan 1. Itu yang dinamakan sebagai titik pegun ataupun titik genting. Atau titik koordinat dia. Okey, seterusnya sekarang kita nak tahu sebelum titik pegun tersebut, kita tahu selang di mana fungsi tersebut meningkat ataupun menyusut. Okay, sekarang saya dah ada titik pegun dia. Pada titik X sama dengan 3 dan X sama dengan 1. Saya lukis begini. Saya tulis X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Pada titik tersebut saya tahu di sini nilai pembezaan pertama dia adalah kosong. F'1 sama dengan kosong. F'3 juga sama dengan kosong. Okay. Jadi saya nak tahu sebelum titik X sama dengan 1 dan selepas titik X sama dengan 1, bagaimana dengan nilai kecurangan dia? Positif ke negatif? Jadi saya pilih mana-mana titik yang lebih kecil daripada X sama dengan 1. Katalah saya pilih titik X sama dengan kosong. Dan saya gantikan X sama dengan kosong ke dalam fungsi ni. Ke dalam pembezaan pertama. F0, 3 darab kosong tolak 12 darab kosong campur 9, saya dapat positif. Jadi pada titik kalau F0, nilai curun dia adalah positif. Kemudian saya pilih satu titik yang lebih besar daripada 1. Katalah saya pilih titik 2. Saya pilih titik X sama dengan 2 dan saya masukkan ke dalam pembezaan pertama dia dan saya dapatkan nilai curun dia. Nilai pembezaan pertama dia. Iaitu 3 darab 2 kuasa 2 tolak 12 darab 2 campur 9. Kalau awak selesaikan, awak akan dapat nilai dia adalah negatif. Yang saya nak tahu nilai dia positif ataupun atau negatif. Jadi saya tahu sebelum titik pegun X sama dengan 1, nilai curun dia positif. Selepas titik pegun, nilai curun dia adalah negatif. Jadi dia ada perubahan tanda daripada positif kepada negatif. Jadi kalau saya lukis pada bahagian ni, mula-mula dia positif, kemudian dia negatif. Itu pada titik pegun yang pertama, titik kritikal, titik genting yang pertama. Bagaimana dengan titik genting yang kedua? Tadi dia ada 2 titik genting, iaitu pada titik X sama dengan 3. Proses dia sama. Pilih satu titik yang kurang daripada 3. Katalah 2. Saya pilih titik 2 kan. Saya tahu nilai dia negatif tadi. Kemudian pilih satu titik X lebih besar daripada 3. Iaitu saya pilih X sama dengan 4. Masukkan balik ke dalam nilai fungsi perbezaan pertama dia. Dan dapatkan nilai perbezaan pertama. 3 darab 4 kuasa 2 tolak 12 tolak darab 4 campur dengan 9. Awak akan dapat nilai dia positif. Jadi kita tahu. Selepas titik X sama dengan 3. Fungsi tersebut bercurun positif. Nilai curun dia akan positif. Itu kegunaan bagi nilai perbezaan pertama. Saya nampak, kita belum lukis pengajaran tersebut, kita dah boleh buat kesimpulan bahawa curun tersebut sebelum X sama dengan 1 dia meningkat. Antara X sama dengan 1 dan X sama dengan 3 dia semakin menyusut. Tapi selepas X sama dengan 3, curun tersebut, fungsi tersebut kembali semakin meningkat. Jadi kalau berdasarkan
kaedah ni, kita dah boleh buat kesimpulan ni, iaitu fungsi tersebut adalah menokok ataupun berada dalam keadaan meningkat dalam selang negatif infinity sehingga positif 1. Ini maksudnya sebelum titik X sama dengan 1, nilai dia turun dia adalah positif. Fungsi tersebut sedang meningkat. Tetapi antara antara 1 dan 3, antara 1 dan 3 fungsi tersebut dalam keadaan menyusut, iaitu turun dia adalah negatif. Dan kemudian dalam antara 3 dan ke atas, saya tulis 3 dan positif infinity, turun dia kembali berada dalam keadaan positif, iaitu fungsi tersebut berada dalam keadaan yang semakin meningkat. Jadi kalau kita berdasarkan berdasarkan nilai pembezaan pertama. Jadi ada perubahan tanda sebelum X1, selepas X1 dan selepas X sama dengan 3. Lagi sekali, X sama dengan 1 dan X sama dengan 3 ni ialah nilai titik pegun dan nilai titik genting dia. Jadi bila kita lukis raja dia, seperti yang ditunjukkan di bawah, ini saya lukis raja tersebut dengan menggunakan X. Okay. Saya akan dapat ni. Apa yang saya buat tadi, bila saya lukis, dia konsisten. Nampak tak? Sebelum titik X sama dengan 1, fungsi tersebut berada dalam keadaan meningkat. Antara 1 dan 3, dia berada dalam keadaan semakin menurun. Selepas X sama dengan 3, dia kembali meningkat. Okay, jadi kalau saya tulis balik fungsi tersebut, persamaan di atas ialah fungsi yang asal. Ini adalah fungsi yang asal, fungsi tersebut. Fungsi ini adalah Y sama dengan X kuasa 3 tolak 6X kuasa 2 campur 9X campur 1. Ini bentuk fungsi tersebut. Bila kita buat pembezaan pertama, bagi fungsi tersebut, saya dapat bahagian ini. F prime X 3X kuasa 2 tolak 12X campur 9. Okey, ini ialah pembezaan pertama. Ini ialah cerun bagi fungsi X kuasa 3 ni. Bagi fungsi kubik yang di atas ni. Jadi fungsi tersebut mempunyai fungsi tersebut mempunyai 2 titik genting. Apa titik genting tadi? Iaitu pada titik X sama dengan 1, Y sama dengan 5. Bila sebut titik genting, awak kena bagi dalam bentuk titik koordinat. Dan satu lagi, X sama dengan 3, Y sama dengan 1. Cara dia saya dah tunjukkan tadi. Itu adalah titik genting dia. Sebelum titik genting yang pertama, fungsi tersebut dalam keadaan meningkat. Selepas titik genting yang pertama, di antara titik genting yang pertama dan titik genting yang kedua, fungsi tersebut dalam keadaan menyusut. Selepas titik genting yang kedua, fungsi tersebut dalam keadaan meningkat. Nak buktikan, kita dah buat dalam bahagian yang di atas tadi. Okey. Oleh kerana berlaku perubahan kecurunan daripada positif kepada negatif, titik pegun yang pertama ni adalah titik, kita katakan titik ekstrim relatif. Kita katakan dia sebagai titik ekstrim ataupun titik maksimum relatif. Manakala bagi titik pegun yang kedua, oleh kerana berlaku perubahan tanda, sebelum titik tersebut, dia cerun ialah negatif. Selepas titik X sama dengan 3, cerun ialah positif. Jadi titik 31 ni ialah titik minimum relatif. Itu kalau kita berdasarkan kaedah pembezaan pertama. Kalau kita gunakan kaedah pembezaan kedua, ini kaedah yang kedua. Kalau saya buat kaedah pembezaan kedua, saya dapat bagi fungsi tersebut. Saya dapat apa ni? Saya dapat 6X tolak 12. Pembezaan yang kedua. Okey, kita ada 2 titik genting tadi. X sama dengan 1. Masukkan X sama dengan 1 ke dalam pembezaan kedua. X sama dengan 1. Jadi 6 darab 1 tolak 12. Saya akan dapat jawapan dia ialah negatif. Bila pembezaan kedua dia, okey, apa implikasi dia? Nilai pembezaan kedua ialah negatif. Negatif pada titik X sama dengan 1. Kenapa saya pilih X sama dengan 1? Itu ialah titik pegun tadi. Jadi, pada titik X sama dengan 1, pada titik pegun X sama dengan 1, bentuk kelok tersebut ialah cekung ke bawah. Kita mesti cekung ke bawah. Sebab nilai pembezaan kedua dia
positif. Jadi secara tak langsung, betul tak? Dia bentuk cekung ke bawah. Ni dia. Ni bahagian ni. Cekung ke bawah ni. Saya lukis warna merah. Cekung ke bawah ni. Kalau saya saya tebalkan lah. Saya tebalkan dia. Dia mesti bentuk cekung ke bawah. Ni. Kerana pembezaan kedua dia adalah negatif. Oleh yang demikian, secara tak langsung, titik genting tersebut, iaitu X sama dengan 1, dia merupakan titik maksimum relatif. Itu kalau kita gunakan, kita gunakan pembezaan yang kedua. Okey. Dia ada 2 titik genting tadi kan? Okey, kita lihat pada X sama dengan 3. Apa berlaku? Kalau X sama dengan 3, kalau saya gantikan X sama dengan 3 ke dalam pembezaan yang kedua ni, X sama dengan 3, saya akan dapat apa? 6 darab 3 tolak 12. 18 tolak 12, saya dapat positif. Dapat positif pula. Jika nilai pembezaan kedua positif, bermaksud bentuk fungsi tersebut adalah cekung ke atas. Cekung ke atas. Jadi macam mana bentuk cekung ke atas? Ni betul seperti yang kita lukis ni kan. Bentuk dia adalah cekung ke atas seperti ni. Jadi pada titik X sama dengan 3, itu titik genting tersebut adalah merupakan titik minimum relatif. Jadi kat sini ada 2 kaedah untuk kita tentukan sama ada fungsi tersebut, untuk kita tentukan titik maksimum ataupun titik minimum bagi fungsi tersebut. Cara yang pertama, melalui pembezaan pertama ni. Okey, ini cara yang pertama melalui pembezaan pertama. Cara yang kedua melalui pembezaan yang kedua. Jawapan dia akan konsisten antara kedua-duanya. Contoh-contoh yang lain awak boleh ujuk sendiri. Saya dah sediakan contoh lengkap.